Apa khabar semua? Dalam video kali ini kita akan completekan pemasangan enjin kita. Jadi kalau anda belum tengok lagi part 1 dengan part 2 di mana kita dah pasang enjin block dengan cylinder head, saya jemput anda untuk tengok video tu dulu sebelum sambung dengan video ni. Okey, jom kita sambung. Jadi dekat sini adalah kita punya enjin block, okey, dan dekat sini adalah kita punya cylinder head. Jadi cylinder head ni dia akan duduk di atas enjin block ni. Okey, tapi enjin block ni pun kena ada tapak dia lah. Okey, jadi kita akan pasang tapak dia dulu. Baik, jadi kalau anda perasan sekarang kita dah sambungkan tapak dia dengan enjin block dan juga cylinder head. Jadi kalau kita check masih berpusing lagi ke tidak, okey, nampak piston masih berpusing lagi. Crankshaft pun kita boleh nampak sikit dekat situ, ada lubang-lubang tu kan. Kalau tak ada crankshaft tu kita tak nampak lah macam mana dalam enjin ni beroperasi. Okey, kemudian kita punya camshaft pun masih berpusing dengan baik. Okey, jadi bila dah selesai combinekan enjin ni, kita mesti ada satu connection antara crankshaft dekat bawah ni dengan camshaft dekat atas. Sebab pergerakan antara crankshaft dengan camshaft ni, dia mestilah mengikut timing yang betul. Kalau tidak, kemungkinan bila piston tu naik dekat atas, contohnya piston 2 ni, piston tu naik dekat atas, kalaulah masa ni sepatutnya valve tu tertutup tapi valve tu terbuka, jadi kemungkinan piston tu, bahagian atas piston tu akan berlanggar dengan valve tu. Dan benda ni kita tak naklah dia berlaku, sebab kalau berlanggar tu maknanya akan rosaklah komponen sama ada valve ataupun kita punya piston. Jadi kesimpulannya, crankshaft dengan camshaft ni mesti ada benda yang connectkan kedua-dua ni. Dan benda tu kita namakan dia sebagai timing chain. Okey, jom kita sambung. Okey, komponen ni kalau anda nak tahu, nama dia adalah flywheel. Flywheel ni yang akan bersambung dengan clutch plate dan lepas tu akan bersambung dengan gearbox kalau dalam kereta sebenar. Dan masa kita nak start enjin, sebenarnya stator motor akan pusingkan flywheel ni. Bila kita pulas kunci ataupun kita tekan push start button tu, stator motor tu akan pusingkan flywheel ni sampai enjin kita boleh berjalan sendiri. Jadi kalau anda tengok, bila kita pusing flywheel ni, mekanisme dalam enjin tu pun akan bergerak. Jadi pada satu masa, enjin ni boleh berputar sendiri. Okey, jadi masa tu kita tak perlukan lagi stator motor tu. Okey, jom kita sambung lagi.
Jadi kalau anda tengok dekat sini, memang stator motor ni dia akan connect dengan kita punya flywheel. Cumanya dalam enjin sebenar, stator motor ni tak adalah sebesar ni dibandingkan dengan enjin. Sebab enjin kit ni kecil, jadi stator motor dia nampak macam besar pula kan. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, jadi kalau anda perasan, alat ni nampak macam alternator. Kalau dalam enjin sebenar, kita panggil dia alternator lah. Alternator ni yang akan ambil sedikit power daripada enjin untuk cas balik bateri kita. Dan kalau anda perasan, bila belah sini ada flywheel, maka belah satu lagi ni akan letak macam-macam lah dekat sini. Akan ada alternator, akan ada timing belt dengan timing chain, dan macam-macam komponen lagi kita akan letak dekat sini. Nanti anda akan tengok. Okey, jom kita sambung. Okey, jadi ini adalah assembly untuk water pump. Okey, jadi model ni agak accurate jugalah. Water pump pun dia modelkan juga kan. Dan water pump ni gunanya untuk pump coolant kita ke seluruh enjin tu. Dan ada model-model kereta yang kita tahu yang water pump dia memang senang rosak. So, kalau anda bawa kereta-kereta yang macam tu, kena bersedialah untuk ganti water pump ni. Okey, jadi kalau anda nak tahu komponen yang kita baru je pasang ni, tugas dia adalah untuk ketatkan atau longgarkan kita punya belt. Jadi kalau belting dalam kereta anda kadang-kadang longgar kan, lepas tu enjin tu akan keluar bunyi tau sebab belt dia longgar. Jadi kalau anda pelik macam mana pomen baiki belt tu untuk tegangkan dia balik adalah dengan adjust tensioner ni. Nak adjust dia senang je. Ada skru dekat sini, bila kita tolak benda ni kan, komponen ni akan bergerak. Jadi komponen ni akan tegangkan atau kendurkan kita punya belting dalam kereta. Okey, jom kita sambung lagi.
Okey, jadi bila kita dah siap pasang timing chain ni, baru kita nampak kan, bila kita pusing crankshaft ni, camshaft dekat atas pun akan bergerak. Okey, crankshaft ni dah susah nak bergerak sebab dia dah bersambung dengan motor tadi. Motor tu memang kuat lah, nampak gayanya. Sebab saya nak pusingkan ni pun sakit tangan ni nak pusing. Okey, jadi timing chain kita dah pasang. Jom kita pasang dia punya belt pula. Baik, jadi bila belt ni dah bersambung, kalau anda perasan, crankshaft ni dia akan bagi power kepada semua benda. Dia akan bagi power kepada alternator. Ingat tadi crankshaft ni dari sini dan dia akan kontrol puli yang ini. Kemudian belt ni bawa kepada alternator dan satu lagi dia bawa kepada water pump. Jadi kalau nak ikutkan, crankshaft ni dia akan powerkan semua benda. Dia akan powerkan alternator dan dia akan powerkan water pump. Jadi kalau dalam sebuah enjin, ini yang kita panggil sebagai parasitic losses. Sebab enjin yang keluarkan power tu bukannya 100% digunakan untuk pergi ke tayar, tapi sebahagiannya digunakan untuk water pump, sebahagiannya digunakan untuk alternator. Kalau ada aircon, dia akan pergi kepada kompresor aircon. Dan dari sinilah kereta kita dapat power untuk gadget-gadget dalam kereta kita. Kalau ada radio ke, kalau ada DVD player ke. Jadi semua tu datang daripada enjin. Okey, kita dah nak siap dah buat enjin ni. Jadi yang tinggal adalah untuk siapkan dia punya circuit untuk cas bateri, dan bateri tu akan power motor elektrik ni, dan kemudian kita boleh tengok macam mana enjin ni berfungsi. Okey, jadi kita dah sambungkan board dia. Cuma dekat hujung-hujung ni saya rasa macam kita kena paksa sikit lah untuk board ni bergerak. Sebab dia ruang dalam ni sempit sangat dan wire ni pun agak keras. Jadi kalau anda nak buat, kena berhati-hati sikit, takut ada benda yang patah.
Baik, jadi sebelum boleh start enjin ni, kita kena cas dulu dia. Okey. Dan untuk cas ni kita pakai USB Type A. Okey, jadi saya akan cas dulu sebentar dan kemudian kita akan tengok boleh tak enjin ni berpusing. Okey, jadi sekarang kita dah cas, jom kita try. Okey, nampaknya enjin ni berfungsi dengan baik. Okey, jadi kita boleh nampak dengan jelas dekat sini, enjin ni dah berfungsi dan power tu datang daripada motor ni lah. Okey, datang daripada motor ni. Kalau enjin sebenar, power tu akan datang daripada piston dekat dalam ni. Piston tu yang akan pusingkan crankshaft, lepas tu pusingkan flywheel ni. Okey, jadi kita nampak dengan jelas lah dekat dalam tu. Kalau anda tengok, kita punya crankshaft berpusing dan juga kita punya piston pun berpusing dengan baik. Kan, piston tu naik turun dengan baik. Jadi model ni belah sini nampak agak serabut sikit sebab ada motor lah, ada pump lah, kemudian ada bateri-bateri dekat sini kan. Okey, tapi sebelah sini memang cantik. Sebelah satu lagi. Belah sini memang clear. Dan saya rasa itu salah satu sebab lah kenapa dia letak brand dia dekat bawah tu. Sebab belah sini memang clear. Baik, dan kalau kita tengok bahagian atas pun dia punya camshaft. Dan kita boleh tengok camshaft ni dia tolak valve tu ke bawah. Dan belah sini adalah exhaust valve lah. Dan belah sini adalah intake valve. Dan memang banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada enjin ni. Tapi saya nak ingatkan bahawa harga dia agak mahal sikit. Jadi kalau anda berminat, link saya ada sediakan di bahagian description dekat bawah. Dan anda boleh guna kupon Syarah untuk dapatkan 10% off. Baik, jadi terima kasih kepada anda yang sudi menonton daripada episod 1 sampai ke episod 3. Dan macam biasa, kalau anda dapat belajar sesuatu dari video kali ini, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.